Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Nur Azira Awang dalam Buletin Pahang Ahad 17 April 2022. Kerajaan negeri telah meluluskan 49 skim pelombong kecil SPK di Luit Maran dan Mukim Kecau khusus bagi aktiviti pelombongan mineral yang melibatkan kawasan seluas 4.05 hektar ke bawah. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Warosdi Wan Ismail berkata, skim berkenaan diberikan kepada pengusaha yang mempunyai tanah hak milik persendirian sebagai alternatif bagi mengelakkan ketirisan dan kebocoran hasil kerajaan negeri. Program kita hari ini juga ialah di mana kita telah menulukan skim pendulang kecil yang mana tanah mereka milik tanah hak milik tetapi ada hasil di tanah mereka itu kerajaan negeri telah bagi kelulusan dengan pemantauan yang rapi juga ya. 49 orang. Menulang di tanah milik mereka sendiri tetapi hasil tanah itu, hasil di dalam tanah itu emas ke biji ke adalah milik kerajaan negeri. Walaupun tanah milik mereka, hasil bumi itu adalah milik kerajaan negeri kerana kita legalize kan. Kita halalkan pelombongan tersebut dengan pemantauan yang rapi oleh pihak kerajaan. Beliau berkata demikian kepada media sempena Majlis Penyampaian Sumbangan Aidilfitri Perbadanan Kemajuan Pertanian Pahang PKPP di Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah semalam. Turut hadir Timbalan Menteri Kementerian Pembangunan Luar Bandar 1 Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Rahman Mohamad, Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang Datuk Seri Dr. Salahuddin Ishak, Pengerusi PKPP Datuk Suhaimi Muhammad Yunus, Pengerusi Jawatan Kuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Bioteknologi Negeri Yang Berhormat Datuk Seri IR Haji Muhammad Sofi Tan Sri Abdul Razak, dan Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Luar Bandar dan Hal Ehwal Orang Asli Yang Berhormat Datuk Abdul Aziz Haji Mat Kiram. Hadir sama Ahli Dewan Negeri Kuala Semantan Yang Berhormat Datuk Nur Azmi Matludin, Ahli Dewan Negeri Padang Tengku Yang Berhormat Datuk Mustafa Haji Long, serta Pegawai Daerah Lipis Datuk Muhammad Hafizi Ibrahim. Dalam pada itu, Datuk Seri Haji Warosdi menjelaskan sekiranya SPK tidak diluluskan, kerajaan negeri akan mengalami kerugian ekoran aktiviti pelombongan secara haram. Macam ni kalau skim pelombong pendulang kecil ini tidak diluluskan, kerajaan negeri pun akan rugi. Dan kita pelombong pun secara senyap-senyap pun mungkin mereka akan melombong juga tanpa pengetahuan kita. Dan hasilnya akan dijual secara tidak sah. Jadi lebih baik kita halalkan dengan pemantauan yang rapi. Mereka boleh melaksanakannya dan boleh mendapat pendapatan dan kerajaan negeri tidak hilang hasil. Beliau juga turut menyeru orang ramai yang memiliki tanah milik persendirian yang mempunyai hasil bumi seperti emas dan biji agar dapat tampil membuat permohonan skim tersebut. Bantuan Aidilfitri kepada 886 orang peserta di 7 buah rancangan sosial Perbadanan Kemajuan Pertanian Pahang PKPP diharap dapat meringankan beban setiap penerima. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warosdi Wan Ismail berkata, bantuan Hari Raya Aidilfitri kepada peserta rancangan sosial PKPP merupakan salah satu tanda keprihatinan kerajaan negeri terhadap peserta-peserta rancangan sosial PKPP bagi meringankan beban perbelanjaan mereka. Beliau berkata demikian kepada media ketika Majlis Penyampaian Sumbangan Aidilfitri PKPP di Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah semalam. Turut hadir Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang Datuk Seri Dr. Salahuddin Ishak, Pengerusi PKPP Datuk Suhaimi Muhammad Yunus, Pengerusi Jawatan Kuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Bioteknologi Negeri Yang Berhormat Datuk Seri IR Haji Muhammad Sofi Tan Sri Abdul Razak, dan Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Luar Bandar dan Hal Ehwal Orang Asli Yang Berhormat Datuk Abdul Aziz Haji Mat Kiram. Hadir sama Ahli Dewan Negeri Kuala Semantan Yang Berhormat Datuk Nur Azmi Matludin, Ahli Dewan Negeri Padang Tengku Yang Berhormat Datuk Mustafa Haji Long, serta Pegawai Daerah Lipis Datuk Muhammad Hafizi Ibrahim. Selain bantuan ini, Datuk Seri Haji Warosdi turut menyampaikan beberapa sumbangan lain iaitu RM1,000 kepada setiap masjid daerah Lipis dan Masjid Benter, sumbangan RM750 kepada setiap 7 buah masjid dalam rancangan sosial PKPP di Lipis dan 2 buah masjid di Jelai iaitu Masjid Tanjung Gahai dan Masjid Beletik.
Selain itu, sumbangan sebanyak RM7,500 kepada tabung JPKK Rancangan Penempatan Semula Keselamatan RPSK Merapoh, Beruang dan Jerkoh. Penyerahan 2 buah van jenazah kepada Masjid Tanjung Gahai dan Masjid Kampung Beletik yang bernilai RM156,126 setiap sebuah. Dan penyerahan lori 3 tan bernilai RM146,000 kepada Koperasi Kampung Dusun Lipis Berhad untuk program Desa Lestari di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Keadaan jambatan gantung di Kampung Reka Rompin yang semakin uzur selepas beberapa kali dilanda bencana banjir mendapat perhatian pemimpin setempat. Pengerusi Jawatankuasa Sumber Manusia, Belia, Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang yang berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Johari Haji Hussein berkata, jambatan gantung ini masih digunakan penduduk setempat walaupun keadaannya semakin tidak selamat. Menurutnya, tindakan serius perlu dilakukan segera ekoran terdapat kemalangan jiwa yang berlaku di jambatan berkenaan. Katanya, kos untuk membaiki jambatan gantung tersebut dianggarkan sekitar RM800,000 ke RM1 juta dan perkara berkenaan telah mendapat tindakan Pejabat Daerah dan Tanah Rompin sebelum laporannya dibawa dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri bagi mendapatkan peruntukan sewajarnya. Beliau berkata demikian ketika ditemui Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM ketika melihat sendiri keadaan semasa jambatan gantung di Kampung Rekoh di sini. Turut sama Ahli Dewan Negeri Bukit Ibam yang berhormat Datin Syamsiah Arsyad, Pegawai Daerah Rompin yang hormat Datuk Ahmad Nasim Datuk Haji Ahmad Siddiq, Wakil Agensi terlibat serta pemimpin setempat. Dalam pada itu, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Johari berkata, cadangan berkenaan pembinaan jabatan konkrit di kawasan sama turut akan dibawa ke Majlis Mesyuarat Kerajaan MMK Negeri bagi tindakan selanjutnya. Katanya, anggaran bagi pembinaan jambatan konkrit itu melibatkan kos lebih RM8 juta dan ia dilihat sebagai satu keperluan yang lebih menjamin keselamatan penduduk yang mahu menyeberangi sungai ini. Sekian Buletin Pahang pada hari ini. Jangan lupa ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube, Twitter dan TikTok untuk mendapatkan berita terkini di Pahang. Assalamualaikum.